Marshall Peak Bab 5, Sombong. Makna 32 perkataan ini sangat difahami. Yang Kai faham secara semula jadi. Walau bagaimanapun, asal-usul buku hitam itu tidak jelas, tetapi Yang Kai agak cemburu. Bagaimana jika ini adalah perangkap? Memikirkan perkara ini, Yang Kai mencemooh, dan kini dia hanya seorang murid percubaan Ling Xiao. Siapa yang akan berjuang untuk menangani dirinya sendiri? Namun, dari maksud tersurat baris kata-kata berikut, sebab bantal batu hitam itu akan dijadikan buku hitam, saya takut ia berkaitan dengan impian masa kini sendiri. Saya tidak mengubahnya selama lebih dari setahun, tetapi hari ini ia telah menjadi sebuah buku hitam yang tidak dapat dipisahkan daripada perubahan keadaan fikiran dalam mimpi saya. Kerana transformasinya sendiri dia menukar bantal batu hitam itu. Oleh kerana ia adalah kelahiran buku hitam itu dilahirkan untuk saya. Saya adalah tuan kepada buku hitam ini. Pada ketika ini, Yang Kai tidak lagi teragak-agak. Tulisan pada buku hitam itu jelas untuk mengeluarkan darah dari dirinya. Dengan pemikiran untuk mencubanya, Yang Kai menghulurkan tangannya dan menggigitnya, kemudian meletakkan jarinya pada buku hitam itu terlebih dahulu, muka surat. Darah menitis ke bawah dan tiada pergerakan langsung. Dengan peredaran masa, buku hitam itu bergoyang dengan lapisan cahaya hitam. Yang Kai Bain berada dalam keadaan teruk. Hari ini dia cedera dahulu dan ada yang di lambung. Di bawahnya, terdapat sedikit rasa pening. Walau bagaimanapun, Yang membuka giginya dan darah masih mengalir, dan cahaya pada halaman buku itu berkembang. Selepas seteguk teh penuh, Yang Kai hampir pingsan ke tanah, dan terdapat perubahan besar pada halaman itu. Cahaya hitam yang membengkak dan menggeliat, dan kecil-kecil muncul di tengah-tengah halaman. Pusaran kecil. Sejurus selepas itu, kilauan cahaya keemasan muncul, dan Yang Kai cuba memastikan fikirannya jernih dan merenung pergerakan di hadapannya. Dalam pusaran air hitam, benda keemasan yang terang dan bulat semakin meningkat. Yang Kai terkejut. Terdapat sesuatu dalam halaman ini. Walaupun Yang Kai menantikan keputusan untuk menggugurkan darah, dia tidak menyangka bahawa dia akan berjaya. Tetapi sekarang, 32 perkataan pada halaman manual itu bukan palsu. Titisan darah untuk perkenalan, badan emas datang. Apakah jenis badan emas itu? Wajah pucat Yang Kai penuh dengan harapan. Selepas beberapa ketika, apabila benda-benda cerah dan bulat itu dibentangkan sepenuhnya di hadapan Yang Kai tidak dapat menahan diri daripada menelan seteguk air, dan dia diperkaya dengan bagaimana dia membayangkan, dan tidak menyangka bahawa tubuh emas itu seperti ini. Ini adalah pepatung emas yang hanya kira-kira setengah kaki tinggi, dan yang pertama paling terang sebenarnya adalah tengkorak-tengkorak ini. Pepatung emas digantung di muka surat buku hitam, duduk bersila, jelas menjadi postur meditasi. Setiap tulangnya memancarkan kecemerlangan keemasan, dan kemuliaan rumah terbuka Yang Kai. Pusaran hitam pada halaman pudar dan semuanya menjadi tenang. Yang Kai memandang enamel emas yang aneh itu, dan saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk seketika. Buku itu hanya mengatakan bagaimana untuk membiarkan tubuh emas datang, tetapi tidak mengatakan apa yang perlu dilakukan selepas kedatangan. Melihatnya, Yang Kai tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Plak emas di hadapannya tidak mempunyai mata. Yang Kai merasakan bahawa ia sedang melihat dirinya sendiri.
Ia juga tidak mempunyai mulut, tetapi dia ketawa melihat kelemahannya. Apabila saya perasan perkara ini, yang berang dan mencengkam belenggu emas itu. Kawasan kecil di daerah ini, berani sombong. Saya tahu bahawa dia baru sahaja bermula, dan lipas emas itu terbang dan menuju. Terus melalui tangan yang kai dan mencetaknya di dada yang. Ini adalah adegan seram, menghentam yang kai, dan kemudian cahaya keemasan, kala jengking emas terus ke dalam sedikit pendar flaha, menyusup ke dalam liang-liang anggota badan yang kai. Sekejap je, sakit seluruh badan. Sakit ni bukan sakit umum, tapi sakit dari lubuk sumsum tulang. Yang kai menjerit dan menghempas ke tanah, dan badannya dibengkokkan menjadi bentuk seperti udang. Tulangnya sendiri seolah-olah telah hancur pada masa ini, dan yang kai tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan jari. Ini bukan ilusi. Jika yang kai boleh melihat ke dalam, anda dapat melihat bahawa tulang anda benar-benar hancur, dan terdapat lapisan cahaya keemasan yang membaluti setiap tulang yang hancur, sentiasa membaiki tulang yang patah. Walau bagaimanapun, kelajuan pembaikan jauh lebih rendah daripada kelajuan pemusnahan. Hanya selepas pembaikan selesai, ia dihancurkan semula. Tulang manusia dibalut dengan sumsum tulang, dan terdapat saraf di sumsum tulang. Sebarang sentuhan kecil boleh membawa bahaya yang besar. Dapat dibayangkan betapa banyak penderitaan yang dialami yang ketika ini. Dia bukanlah tulang yang patah dalam tubuhnya, tetapi tidak ada tulang di seluruh tubuh yang utuh. Sebagai pertukaran untuk orang lain, walaupun kekuatannya beribu-ribu kali lebih tinggi daripada yang kai, saya takut saya akan koma pada masa ini, tetapi yang kai tidak. Kesakitan yang teruk membuatkan fikirannya semakin terjaga. Harganya beribu kali ganda kesakitan penguatan. Jeritan mengerikan keluar dari pondok, dan murid-murid Ling Xiao, yang berjalan jauh, terkejut dan melarikan diri. Di tengah-tengahnya, Yang Kai nampaknya telah merasakan satu mesej yang dibawa oleh badan emas, untuk menghapuskan kesedaran Yang Kai, untuk merebut tubuh ini. Di manakah Yang Kai dijanjikan? Walaupun mustahil untuk bergerak, ia juga berusaha untuk mengekalkan kejelasan kesedaran, dan tidak akan pernah membiarkan badan emas menduduki sarang. Jin-jin juga tidak takut, meremukkan tulang Yang Kai berulang kali, menyiksa sarafnya, sehingga dia pengsan. Satu adalah tulang yang bangga, satu adalah jiwa yang tidak mengalah, yang menang dan kalah, bukan pada saat akhir tidak dapat melihat perbezaannya. Yang Kai tahu bahawa masa ini adalah hidup dan mati yang sebenar. Ia tidak seperti cabaran adik-beradik. Jika tidak mungkin, maka tidak ada yang namanya Yang Kai. Jadi anda mesti melepasi, walaupun anda terluka lagi. Juga perlu bertahan. Kesedaran Yang Kai, kuasa pemusnah badan emas, melancarkan tarik tali yang sukar antara keduanya, dan medan perang adalah tubuh Yang Kai. Anda datang dan pergi, dan anda tidak akan berundur, dan anda tidak akan pernah menanggungnya. Apabila masa berlalu, Yang Kai mendapati bahawa kesakitan yang tidak dapat ditanggung sebenarnya semakin perlahan, dan dia tidak dapat menahan semangatnya. Tidak hairanlah badan emas itu meremukkan tulang Yang Kai dan membaikinya berulang kali. Dalam proses patah dan berdiri, badan Yang Kai mempunyai faktor badan keemasan, dan tulang Yang Kai semakin kuat dan kuat. Tenaga badan semakin berkurangan. Di bawah trend ini, kesakitan secara semula jadi berkurangan.
Sebaik sahaja badan emas itu disepadukan sepenuhnya ke dalam tubuh yang perang akan berakhir. Imbangan kemenangan secara beransur-ansur jatuh di sisi yang Kai, dan kesakitan yang tidak tertanggung perlahan-lahan berubah menjadi tidak dapat ditoleransi, dan kemudian berubah menjadi gatal, dan kemudian berubah menjadi sangat selesa. Perasaan ini seperti mencangkung, menjadikan orang bernilai 100 juta tin Wan Mao tidak membantu tetapi berehat. Saya perasan bahawa masih ada tamparan di badan, dan yang menjerit dan menjerit di udara. Badan akhirnya tenang. Ada keluhan di telinga, dan keluhan penuh kelegaan, dan ada sedikit berat.